Tetapi walau bagaimanapun tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita nak menyempurnakan amal kita, menyempurnakan ibadat kita, tidak memadai dengan kita hanya memikirkan diri kita. Bahkan perlu juga untuk kita mengajak masyarakat awam juga kembali kepada perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara kita nak mengajak orang kepada perintah Allah Taala ni bukan sekadar sunat. Bukan hukumnya sunat. Nak jumpa masyarakat, nak betulkan salah faham masyarakat ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala bukan satu perkara sunat. Kenapa dia kata doktor ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, agama ni merangkumi semua wajib, merangkumi kewajipan, merangkumi perkara yang sunat, merangkumi juga memohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya agama. Bukan hanya sebahagian kita ambil, sebahagian yang lain kita tinggalkan. Bahkan kalau ditanya hukum nak berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar ni tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hukumnya adalah fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali dan selamanya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kekalkan kita di atas nikmat dan rahmatnya. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat, dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah Allah, mentaati segala suruhan dia, menjauhi larangan dia, mencontohi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita. Allah Subhanahu Wa Taala angkat kesusahan kita, lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pelbagai cabaran yang ada pada masa kini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pagi ini kita akan sambung kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin, kitab Jalan Para Abid, syarahan nukilan nasihat daripada Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Kita masih lagi membincangkan aqabah penghalang, peringkat penghalang dalam seseorang itu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ada 4 penghalang seseorang itu daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penghalang pertama adalah dunia dan seisinya. Dunia akan menghalang seseorang itu daripada beribadat, menyempurnakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita masih lagi membincangkan tentang penghalang yang kedua, iaitu manusia-manusia yang salih. Baik. Daripada kenyataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, zahirnya menunjukkan bahawasanya untuk mengelak daripada penghalang-penghalang tersebut, seolah-olah kita perlu beruzlah. Uzlah yang ini mengasingkan diri daripada orang ramai, mengasingkan diri. Namun syarah kepada ataupun pensyarah daripada kitab ini membawakan beberapa kenyataan yang menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Keadaan tersebut secara zahirnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bukanlah dianggap sebagai umum. Maknanya tiba-tiba kita nak selamat, kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara umum memang kita kena mengasingkan diri. Bahkan keadaan itu adalah keadaan yang mana boleh dianggap apabila islah tidak dapat diperolehi lagi. Maksudnya macam mana? Kalau kita dah usaha dah,
kita dah perbaikikan dah, dan keadaan yang ketika itu kemungkaran, keingkaran terlalu berluasa, tak dapat nak dibaiki, tak dapat dibentuk, maka ketika itu jalan yang terbaik adalah mengasingkan diri. Namun tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hakikatnya hari ini masih lagi keadaan itu masih lagi boleh dibentuk, keadaan itu boleh lagi diselamatkan kan, walaupun keadaan walaupun ramai lagi mungkin belum sampai lagi kepada ketaatan, tetapi masih lagi ada peluang untuk membawa masyarakat kita, mereka yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu dibawakan beberapa kenyataan ulama. Kan, kalau ikut daripada sesi kuliah kita sebelum ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibawakan satu kenyataan ulama yang mana seseorang yang nak mencari kemuliaan, bukan bermakna dia mengasingkan diri daripada orang lain. Bila dia mengasingkan diri daripada orang lain, bukan kemuliaan yang diperolehi tetapi kehinaan. Bagaimana seseorang itu nak dikirakan sebagai seorang yang benar, dianggap sebagai satu orang yang benar apabila dia hanya menyendiri? Bagaimana nak dianggap seseorang itu baik apabila dia tidak bersama dengan orang lain? Sesuatu kebaikan akan dinilai dengan kebaikan apabila dia bersama dengan lawan dia, baru kita tahu dia ni baik. Seseorang itu dikenali sebagai ahli zuhud apabila dia berdepan dengan keadaan dia, lawan dia, ancaman dia, cabaran dia, baru dikira sebagai ahli zuhud. Tapi kalau dia hanya mengasingkan diri, duduk bersendirian di tempat-tempat, menyendiri, tidak bersama dengan masyarakat, ini bukan kemuliaan. Ini bukan satu kemuliaan. Bahkan kata ulama, ini sebenarnya satu kehinaan. Tidak ada apa-apa kemuliaan yang dia akan perolehi. Maksudnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, perlu berhadapan dengan masyarakat untuk dapatkan kemuliaan yang sebenar. Kan satu orang dinilai bagus, dinilai kan dia ni baik apabila dia melalui ujian. Tapi kalau dia tidak melalui ujian, bagaimana nak dianggap dia ni satu orang yang cemerlang, satu orang yang bagus? Baik. Dan satu lagi, dibawakan satu kenyataan ulama lagi, Dr. Hasan Hasud barakallahu fi, dalam majalah Al-Muslimun bilangan yang ketiga, telah mengubah sebuah qasidah yang panjang. Antara dendangannya berbunyi, hasibu bi anna ad-dini uzlatu rahibi wastamra'ul awrada wa azkara, ajaban urahum yu'minuna bi ba'dihi wa aral quluba bi ba'dihi kuffaran, wad-dinu kana wa la yazalu faraidan wa nawafilan Allahi wastaghfaran, wad-dinu maidanun wa samsamun wa fanun tubidu syarri wal asyraran, wad-dinu hukmun bismi rabbika qaimu bil adli la jawran wa la istiftaran. Sesungguhnya mereka menganggap bahawa agama itu adalah uzlah, ini mengasingkan diri dan hidup sebagai seorang pentapaan. Justru itu mereka menuntut keenakan berwirid dan berzikir sehingga melupakan kewajipan-kewajipan agama yang lain yang lebih penting. Hairan aku melihat mereka beriman dengan sebahagian ajaran agama, dan aku hairan lagi melihat keimanan mereka dengan hati yang seolah-olah kafir dengan sebahagian kewajipan agama mereka abaikan. Sedangkan agama selama-lamanya merangkumi perkara-perkara fardu, perkara-perkara sunat, ketaatan kepada Allah dan permohonan ampun daripadanya. Agama adalah medan perjuangan. Agama diibaratkan sebilah pedang yang kukuh, tidak patah, dan ibaratkan sebagai penunggang-penunggang kuda handalan yang memusnahkan kejahatan dan penjahat-penjahat. Agama adalah hukum yang dilaksana dengan nama perintah Tuhanmu yang berdiri tegak atas dasar keadilan, bahkan atas dasar kezaliman, dan bukan kerana memuaskan hawa nafsu durjana. Al-Muntalaq, muka surat 116.
Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, daripada kenyataan apa yang dibawakan oleh Syekh ini, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, nak menyatakan kepada kita, Dr. Hasan Sarut Hasud nak mengatakan kepada kita, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada setengah orang, dia bukan nak kata uzlah pun, tetapi mereka ni memikirkan hanya kepada agama dia. Hanya fikirkan kepada agama dia sahaja. Dia memikirkan ibadatnya sahaja, dia fikirkan bagaimana amalan-amalan dia sempurna. Bukan kita nak menafikan untuk kita datang kepada agama, datang kepada amalan. Itu memang perkara yang dituntut. Kan? Tetapi walau bagaimanapun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita nak menyempurnakan amal kita, menyempurnakan ibadat kita, tidak memadai dengan kita hanya memikirkan diri kita. Bahkan perlu juga untuk kita mengajak masyarakat awam juga kembali kepada perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara kita nak mengajak orang kepada perintah Allah Taala ni bukan sekadar sunat. Bukan hukumnya sunat. Nak jumpa masyarakat, nak betulkan salah faham masyarakat ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, bukan satu perkara sunat. Kenapa dia kata doktor ni, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, agama ni merangkumi semua wajib, merangkumi kewajipan, merangkumi perkara yang sunat, merangkumi juga memohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya agama. Bukan hanya sebahagian kita ambil, sebahagian yang lain kita tinggalkan. Bahkan kalau ditanya hukum nak berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah fardu. Fardu apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan tapi kalau orang tanya kepada kita, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kalau fardu kifayah maknanya dah ada orang menjalankannya, maka kita boleh berhenti. Kita kata gitu. Dah ada orang jalankan, maka kita boleh tak berlepas diri. Soalan. Dan saya selalu kalau kita contohkan fardu kifayah ni, bukan kita kata dah ada orang makna kita terlepas. Orang tu macam mana? Orang tu macam mana bilangan dia, kuasa kerja dia, kemampuan dia, bagaimana kena lihat. Dan biasa kita faham fardu kifayah ni bab menguruskan jenazah. Nak uruskan jenazah. Nak uruskan jenazah, kita kata dah adalah seorang tu, dia mandikan, dia kapankan, dia kuburkan, dah cukup. Seorang cukup ke? Tak memadai kalau dengan seorang. Nama pun fardu kifayah, fardu yang memadai. Dengan hanya satu orang sahaja menguruskan jenazah, daripada mandinya, solatnya, kapannya, semua perkara yang berkaitan dengan jenazah, itu tidak memadai. Dan kalau hanya seorang sahaja yang menguruskannya, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dalam keadaan susah payah dia diuruskan, yang lain tidak indahkan dengannya, maka yang lain juga akan berdosa. Ini makna fardu kifayah. Sebab tu ulama mengatakan, tuan-tuan, kalau nak dibandingkan dengan fardu ain dengan fardu kifayah ni, tuan-tuan, penting lagi fardu kifayah bandingkan fardu ain. Fardu ain ni, kalau dia buat, dia tinggal, dia dosa seorang-seorang. Kalau dia tinggalkan, dia dosa seorang-seorang. Tapi fardu kifayah ni bukan maknanya nak melekehkan fardu ain, tidak. Tapi antara kedua-dua ni nak bandingkan. Tapi kalau fardu kifayah ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan bukan dia dosa seorang, ramai lagi orang berdosa. Ramai lagi orang akan berdosa apabila ditinggalkan. Ini fardu kifayah. Fardu ain penting, wajib dilakukan, bukan bermakna kita nak kata dia tinggalkan, boleh tinggalkan, tidak. Tapi kalaulah dia tinggalkan, dosa dia seorang. Berbeza dengan fardu kifayah, sangat-sangat penting. Kalau dia tinggalkan, bukan dia seorang berdosa, orang lain pun berdosa. Dengan keadaan tidak mencukupi, tak memadai, itu bukan dia seorang sahaja berdosa, ramai lagi orang berdosa. Maka amar ma'ruf nahi munkar ni, tuan-tuan, nak membawa manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukumnya fardu kifayah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah Taala kata wal takum minkum. Di sini Allah Taala perintah minkum.
Daripada perintah ni menunjukkan minkum, sebahagian daripada kamu. Menunjukkan dia adalah fardu kifayah. Ya benar fardu kifayah. Tetapi adakah memadai dengan hanya ulama-ulama kita sahaja yang mengajak buat amal ma'ruf nahi munkar, ustaz-ustaz kita sahaja? Adakah memadai dengan pemimpin-pemimpin kita sahaja amal ma'ruf nahi munkar? Sedangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, di luar sana banyak lagi masyarakat-masyarakat kita, ramai lagi masyarakat-masyarakat kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tertinggal daripada kefahaman agama, jauh daripada kefahaman ketaatan kepada perintah Allah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat jauh, ramai. Dan nak harapkan tenaga kerja yang ada pada guru-guru kita, ulama-ulama kita tak akan memadai. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis dinukilkan dalam kitab Mishkat Masabih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kuntum fi zamanin man taraka minkum 'ashara ma umira bihi halaka wa sayati zaman man amila minhum 'ashara ma umira bihi naja, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kamu ni wahai sahabat-sahabat Nabi SAW khabar kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat, berada dalam satu zaman kalau kamu tinggalkan 10% daripada amalan agama, daripada perkara yang diperintahkan, mimma umira bihi. Ulama tafsirkan mimma umira bihi ini amal ma'ruf nahi munkar, bukan kefarduan yang lain. Bukan kata solat, puasa, zakat dan haji, itu kena buat sempurna. Yang dimaksudkan mimma umira bihi adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kamu tinggalkan 10% daripada amal ma'ruf nahi munkar. Usaha 10% kamu tinggalkan, kamu tak buat betul-betul, 10% sahaja ditinggalkan, bukan 100%, maka kamu gagal. Itu sebabnya zaman Nabi SAW, kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu kemestian, tak ada satu orang pun yang tertinggal daripada mana-mana jihad bersama dengan baginda Nabi SAW, melainkan kalau ada keuzuran sahaja. Dan kalau kita baca sejarah-sejarah, ada satu sejarah kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau bukan tak sengaja tertinggal, bukan ada keuzuran, tetapi beliau menangguh-nangguhkan untuk berjihad dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada semua keperluan, beliau ada semua kelengkapan, tapi tangguh-tangguh, kejaplah, nanti dulu. Sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai daripada jihad, tak baliklah. Dia tak keluar lagi. Tak keluar berjihad, tak buat keluar amal ma'ruf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah balik, beliau kata beliau tak ada apa-apa alasan, memang tak ada apa-apa alasan. Kan, tunggu. Beliau, tapi oleh kerana beliau ni satu orang mukmin, tuan-tuan, mengaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada apa-apa alasan. Bahkan beliau ni, orang kata, kenapa tak bagi dia alasan, buat jelah reka dia alasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terima. Tapi apa jawab beliau? Aku ni kalau nak buat alasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terima je, tapi belakang hari nanti apa cerita? Aku dengan Allah Ta'ala apa cerita? Allah Ta'ala Maha mengetahui. Nabi SAW mungkin akan dengar alasan aku, tapi lepas ni apa jadi? Beliau buat pengakuan, aku tak ada apa-apa alasan. Oleh kerana pengakuan beliau ni, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berikan hukuman kerana tertinggal daripada tidak berperang dengan Nabi SAW selama 50 hari diasingkan. 50 hari tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah telah dikuarantin, kita panggil kuarantin, ataupun telah dipulaukan, atau bahasa kita hari ini diboikot. Selama 50 hari tak ada siapa pun bercakap dengan beliau, sehingga kan keluarga beliau yang terdekat pun tidak dibenarkan bercakap dengan beliau. Dia asingkan daripada isteri, keluarga, 50 hari, kerana semata-mata meninggalkan jihad fi sabilillah, jihad bersama dengan baginda Nabi SAW. Ini sahabat, bukan beliau seorang, ada 2 orang lagi sahabat, 3 orang sahabat. Nak beritahu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal ma'ruf itu betapa pentingnya, fardu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ditinggalkan, agama ini akan terpadam.
Zaman Nabi berapa orang sahaja. Paling-paling ramai mungkin rekod yang paling ramai yang ada orang Islam adalah 124,000 orang sahabat orang Islam. Ikut paling ramai. Itu tidak memadai lagi. Tapi keadaan itu ketika itu tuan-tuan menjadi kewajipan pada semua orang Islam untuk buat amal ma'ruf nahi munkar. Dan Nabi SAW sambung kenyataan baginda. Hadis baginda Nabi SAW, "Wasayati zaman, akan datang zaman, man amila minhum, barang siapa yang beramal melakukan amal ma'ruf nahi munkar ni 10%. Dia tak buat banyak tapi dia buat 10%. Dia buat 10%. Satu hari ada 24 jam, dia habis bagi masa dia 2 jam setengah untuk buat amal ma'ruf nahi munkar. Satu bulan tak ada, 30 hari, dia bagi masa 3 hari dia untuk buat amal ma'ruf nahi munkar. Lebih kurang kita. 10% daripada masa kehidupan dia. Bagi 10% je. Maka najar, mereka ni orang yang berjaya. Persoalannya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sudahkah kita memadai dengan 10%? Ada tak 10%? Saya selalu bagi contoh. Hari ni kalau penduduk kita ni ada 1,000 orang. 1,000 orang. Nak dikiranya solat berjemaah ni memadai, adakah cukup fardu kifayah dia lepas ataupun tidak, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah? Sebenarnya bukan hanya sekadar 2-3 orang. Sekurang-kurangnya 10%. Sekurang-kurangnya 10%. Walaupun betul lah kenyataan ulama tak nafikan. Tapi kejayaan ni tuan-tuan paling kurang ada 10%. 1,000, makna daripada 1,000 orang ada 100 orang datang solat berjemaah. Itu satu. Daripada ramai-ramai yang solat, yang mana daripada 1,000 orang ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, sekurang-kurangnya ada 100 orang yang mana menjalankan amal ma'ruf nahi munkar dalam penempatan kita. Tapi adakah masyarakat ni ada? Ustaz-ustaz kita ada, bukan tak nafikan, ada ustaz-ustaz kita, tapi tak ramai. Kan mungkin dalam 1,000 orang tu mungkin ada 50 orang, mungkin ada dalam 10 orang, tak cukup, tak memadai. Itu kalau 1,000 orang. Kawasan kita tuan-tuan besar. Ini satu tempat. Kan? Dunia hari ini tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan, mengikut kiraannya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah taala, ada 7 bilion manusia. 1 bilion ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah orang Islam. Lebih kurang. Mengikut butiran kajian daripada JAKIM, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, boleh dikatakan hanya 20% sahaja orang yang datang solat berjemaah. Tak silap saya, ini kajian ni dalam 5 tahun ke 10 tahun lepas. 20%. Tapi bila kita diuji dengan COVID, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita diuji dengan COVID, bukan nak kata solat berjemaah harian tu tuan-tuan, solat Jumaat pun bukan. Solat Jumaat yang sepatutnya datang semua orang lelaki yang akil balik wajib datang, itu pun tak datang. Kan? Sebab apa? Dah terbiasa dengan COVID. Dan benda ni tuan-tuan, walaupun kita dah lalu beberapa tahun, dah setahun, 2 tahun dah kita lalu daripada COVID, masih lagi ada kesan-kesan lagi orang yang mana tak datang solat Jumaat. Masih lagi. Kan, Jumaat macam tak ada apa-apa. Macam hari biasa je. Tak ada pun rasa kepentingan. Maka tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kan, tanggungjawab amal ma'ruf nahi munkar ini tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Taala tak memadai dengan kita berharap kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, pemimpin-pemimpin kita. Tak memadai. Bahkan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap daripada kita, lebih-lebih lagi Allah Taala bukakan hati kita, lapangkan diri kita, Allah Taala datangkan nur ilham kepada kita, kekuatan kepada kita untuk datang berjemaah, solat berjemaah ni tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, untuk bangkit sama, mengingatkan. Kita mungkin tak pandai nak cakap agama lebih-lebih, nak cakapkan tentang ilmu. Kita bukan nak cerita tentang ilmu. Kita bukan nak cerita tentang hukum, maaf. Bukan kita nak cerita tentang hukum, nak buat amal ma'ruf nahi munkar ni bukan kita nak ajak orang, nak hukum orang, tak. Tapi kita nak ajak orang kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperingatkan. Nak memperingatkan manusia. Hari ini tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, hakikatnya
Masyarakat kita hari ini tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan lalai. Itu lalu lalai. Manusia lalai. Dan sebab daripada kelalaian ini tuan-tuan, puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia membawa kepada kemungkaran, lalai. Mungkar ini berlaku. Mungkar ini berlaku terjadi bermula daripada kelalaian. Dan ini diketahui oleh pihak-pihak batil, mereka-mereka yang perkosak-perkosak ni, musuh-musuh Islam ni tuan-tuan. Mereka tahu. Mereka sedar. Mereka nak keluarkan orang Islam ni, nak murtadkan orang Islam daripada agama ni bukan perkara yang mudah. Memang ni ada kajian. Antara sebabnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, katanya, kajian ni kata antara sebab mereka kata sebab apa orang Islam ni Allah SWT dah azankan, dah disyariatkan azan pada telinga mereka masa awal kelahiran mereka. Ini yang menyebabkan hati mereka ni terpaut dengan Islam ni kuat. Susah nak murtad. Nak keluar daripada agama ni bukan senang, susah nak murtadkan orang Islam. Maka mereka ubah cara nak sesatkan orang Islam ni tuan-tuan, dengan orang Islam ni melakukan kemungkaran. Islam tak apalah jadi melakukan mungkar. Buatkan kejahatan, buat satu maksiat. Dan bagaimana nak ajar orang buat maksiat? Bukan senang-senang nak ajar orang buat maksiat. Kalau orang tu tak biasa dengan maksiat, maka dia buat apa dia? Lalaikan, lekakan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bermulanya maksiat tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala dengan kelalaian. Lalai, leka. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok hari ni kan, mana-manalah kita buka lah hari ni kan, internet sekarang ni mudah diakses kan, gadget mudah didapati kan, handphone mudah untuk diperolehi. Anak-anak kita tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah kecil-kecil lagi dah pandai main handphone tu. Kalau kita tak kawal tuan-tuan, dan kita akan nampak dia punya iklan dia datang, internet. Bukan perkara-perkara yang sikit-sikit, banyak. Sentiasa ada iklan. Supaya apa? Iklan supaya mengambil itu. Macam-macam cara iklan yang dibawa. Supaya apa? Supaya lalai. Leka dengan apa yang ada di tangan. Sehingga kan lupa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masyarakat. Masya Allah tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Ta'ala berikan kita kesedaran datang masjid, menghindari daripada kelalaian, duduk dalam majlis agama, dengar kuliah, tazkirah daripada guru-guru kita. Masya Allah, ini satu perkara yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Namun tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di luar sana banyak lagi orang yang masih lalai lagi daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jauh daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanggungjawab kepada kita tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ia merupakan kemuliaan untuk kita dengan kita memperingatkan, bukan kita mengecam, bukan kita nak menghukum. Kena faham. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dhalika adhaful iman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang di kalangan kamu melihat akan kemungkaran, mungkar apa lagi besar tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala daripada meninggalkan solat. Ini mungkar paling besar sekali. Mungkar paling besar sekali meninggalkan solat. Ada banyak lagi kemungkaran. Bukan kita nak tunggu orang ni apa tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita nak kata dia membunuh, minum arak, berzina sahaja baru kita nak pergi tegah, tak. Bahkan tuan-tuan memadai kalau kita lihat waktu solat dia masih lagi leka dengan dunia dia. Ini satu kemungkaran, kena perbaiki. Tapi bukan kita nak hukum dia ni memang tak solat, tak juga. Tapi sangka baik kita untuk kita perbaiki dia, nak ajak dia kepada perintah Allah Ta'ala yang lebih besar. Bila lihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, ubahkan dia kepada dengan tangan dia, ubah. Maknanya kalau dia ada kuasa, maka ubahkan dia. Macam mana nak ubahkan orang yang mana bila melakukan kemungkaran kepada makruf, kebaikan?
Dengan kuasa dia, ubahkan. Bukan hanya semata-mata tegah. Kan, bukan semata-mata halang. Tapi ubahkan dia kepada kebaikan. Ubah. Daripada dia melakukan kemungkaran, bertukar kepada ma'ruf. Ini sebenarnya. Fa'in lam yastati' fa bilisani, kalau dia tak mampu maka dia ubah dengan mulut dia, lidah dia. Kalau tak mampu juga dengan hati dia, doa lah paling-paling kurang dalam hati. Tapi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dan Nabi SAW kata pada wa dzalika adhaful iman. Dalam hati ni kalau terdetik dalam paling-paling kurang pun dia terdetik doa untuk orang lain. Kalau dalam hati pun tak terdetik untuk mendoakan kebaikan orang lain, bagaimana iman yang ada dalam diri dia? Macam mana nak kata kemuliaan? Maka tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu sebab kita kata, kan, macam mana kita nak ajak datang solat berjemaah. Memadai ke solat berjemaah kita nak menghindari daripada kemungkaran-kemungkaran? Nabi SAW kata inna salat, dari dalam Al-Quran Allah Taala bagi tahu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan menegah daripada kefasadan dan kemungkaran. Bila betul salat, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kemungkaran-kemungkaran lain pun akan terhindar. Bila betul salat. Bila kita bawa masyarakat kita kembali kepada perintah Allah, sunnah Nabi SAW, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hindarkan kemungkaran daripada masyarakat. Innal hasanati yudhihibanas sayyi'at. Kebaikan ini, kebaikan solat lebih-lebih lagi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, akan memadamkan, menghindarkan keburukan-keburukan, kemungkaran yang lain. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ni, ajak orang lagi, ramai lagi orang datang solat. Kan, masjid kita besar. Kan, sepatutnya tuan-tuan seramai mana solat Jumaat yang ada, ramai mana orang yang hadir solat Jumaat, tuan-tuan seramai itu patutnya yang hadir pada solat Jumaat yang lain. Solat subuh terutama dia. Dan ramai dah, bukan nak kena nafil, masya-Allah ramai orang solat sekarang datang berjemaah. Tapi itu masih lagi tidak memadai kalau kita nak lihat agama kita selamat, Islam kita selamat, kemuliaan. Ramai lagi orang yang masih lagi jauh daripada perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan satu tanggungjawab kepada kita, satu kefarduan kita, fardu kifayah. Setiap daripada kita perlu untuk kita mengajak. Dan saya kata fardu kifayah ni kita sebut setiap orang. Kerana apa tuan-tuan? Hari ini tidak memadai dengan satu-satu golongan. Yang datang hari ini pun masih lagi bertanggungjawab untuk mengajak orang lain lagi kepada perintah Allah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, dengan keadaan ancaman yang ada hari ini tuan-tuan. Ancaman orang yang mana mula mempelekehkan, merendahkan agama hari ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Memperkotak-katikkan, mempermainkan agama ni tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Maka amal ma'ruf nahi munkar ni tuan-tuan menjadi tuntutan kepada kita untuk dilakukan. Sebabnya tuan-tuan tidak memadai dengan kita hanya duduk di masjid semata-mata. Kita berzikir seorang-seorang kita beramal seorang-seorang kita. Bukan nak nafikan amalan ini, tak. Bagus dilakukan, betul. Tetapi kan, dalam keadaan hari ini tuan-tuan, kita kena fikirkan juga bagaimana nak mengajak masyarakat kita yang lain juga kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu diajak, perlu diperingatkan. Manusia ini perlu diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, kerana apa? Peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Memberi manfaat kepada mukmin. Dia tidak akan jadi sia-sia. Kan, sekurang-kurangnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah adalah, kan, sekurang-kurangnya kan, kita ada hari ini kemudahan-kemudahan paling kurang. Kan, kita hantar peringatan dalam mesej kita, dalam grup kita. Kan, sekurang-kurang, paling kurang beri peringatan. Baik lagi kita datang jumpa, peringatkan, kan. Kuliah-kuliah agama kita, kadang-kadang cara kita nak ajak orang kepada perintah agama, kita ajak kepada kuliah malam ni,
Kadang-kadang mungkin dia nak datang kuliah semata pun susah juga. Kita ajak kepada yang lebih lagi. Malam ni bukan setakat ada kuliah aja, ada makan-makan lagi. Kita dekat masjid ni masya-Allah, Allah Taala mudahkan, tiap-tiap hari ada makan. Orang kadang-kadang bila ajak kepada makan ni dia nak kuat. Ini satu galakan. Tak dinafikan dekat tuan-tuan, ada setengah masjid dia buat macam-macam kemudahan supaya apa, orang mari ramai datang masjid. Macam-macam masjid. Tapi itu bukanlah maksud kita kemudahan ini semata-mata kemudahan, tetapi kemudahan itu matlamatnya adalah bagaimana orang dapat selesaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di masjid itu sebenarnya. Bahkan nak mewujudkan orang yang mana terikat dengan masjid, apa-apa semua masjid. Apa-apa semua masjid. Nak selamatkan diri. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, antara golongan-golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mana hati dia takluk dengan masjid. Takluk dengan masjid. Masya-Allah. Kita ada kemudahan di masjid. Moga-moga takluk dia dengan masjid. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, menjadi kepentingan kepada kita, tanggungjawab kita memperingatkan diri kita, memperingatkan anak isteri kita yang terdekat dengan kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita semua, kepada perintah Allah dengan membawa ke masjid. Bawa ke masjid. Solat berjemaah, dengar kuliah-kuliah tazkirah daripada guru-guru. Moga-moga terbuka kepada hati kita untuk terus taat perintah Allah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada maksiat, jauh daripada kelalaian, kemungkaran. Moga Allah Taala berikan kita kefahaman. Jadi tuan-tuan, cuma apa yang kita nak kata, uzlah ini bukanlah bermakna kita kena menjauhkan diri daripada masyarakat, bahkan kita kena berdepan dengan masyarakat, bawa masyarakat kepada Allah. Ini barulah kemuliaan. Inilah baru kemuliaan yang sebenar. Bahkan kita sedang merangkumkan segala urusan perintah Allah Taala dalam kehidupan kita. Perintah Allah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah Allah pada kita, bukan hanya kepada sesebilangan orang sahaja. Bukan kerana kita tak cukup ilmu maka kita tak boleh amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan ada ilmu sedikit pun, balighu anni walau ayat, kan, sampaikan daripada aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Hari ini Allah Taala beri kita macam-macam ayat dah. Kan surah Fatihah pun dah 7 ayat. Kat situ pun banyak keagungan Allah SWT disebutkan. Itu pun dah memadai untuk kita ajak masyarakat kita kepada perintah Allah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, moga Allah Taala berikan kita kefahaman. Kan, kuatkan diri kita, kan, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu kita ajak orang lagi kepada perintah Allah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sampai sini saja tuan-tuan. Moga yang baik ini datang daripada Allah, yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, tak ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan salat subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.